warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazn. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المغضوبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, sini. Terima kasih kepada saudara moderator, pengerusi majlis, pihak penganjur, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa taala, kitab yang membincangkan tentang ilmu fiqh menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Katanya kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan salatul khauf, sembahyang ketika bersangatan takut ataupun sembahyang di dalam peperangan. Sebenarnya kalau kita tengok sembahyang di dalam peperangan ataupun sembahyang al-khauf, bukan hanya perlu menjaga sembahyang, bahkan dalam sembahyang al-khauf syarak menekankan kepada kita baik, minta maaf banyak. Baik. Jadi kalau kita tengok sembahyang al-khauf bukan hanya diperintahkan kepada kita menjaga sembahyang ketika berada dalam peperangan, bahkan juga syarak menekankan kepada kita supaya kita jaga sembahyang berjamaah dalam peperangan. Maksudnya ketika kita dalam berperang, yang mana peperangan semua kita tahu bahawasanya dalam peperangan itu kita menghadapi kesusahan sebab kita telah mempertaruhkan nyawa kita dan kita telah berkorban banyak perkara lah dalam peperangan, banyak kesusahan yang kita hadapi, tetapi tetap syarak menuntut dan tekan agar kita tidak meninggal sembahyang berjamaah. Jadi dalam kita membincangkan berkenaan dengan sembahyang al-khauf, kita lebih kepada memberi penekanan untuk tetap melaksanakan sembahyang berjamaah walaupun kita berada dalam peperangan. Sebagaimana hak yang malang tadi kita cerita, sembahyang al-khauf ada beberapa kaifiat. Cuma apa yang dipilih oleh Imam Syafi'i hanya adalah hanya adalah kaifiat ataupun hanya dipilih oleh Imam Syafi'i 3 kaifiat sahaja hak yang Imam Syafi'i pilih. Walaupun
cara ataupun sifat sembahyang al-khauf yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang ada 16 kaifiyat ataupun 16 bahagian. Tapi dipilih oleh Imam Syafi'i sebanyak berapa? Sebanyak 3 sahaja. Baik. Yang pertamanya adalah musuh berada pada pihak kiblat. Ini hak yang kita bincang pada malam tadi. Maka makmum di belakang imam, boleh imam buat ataupun makmum di belakang imam boleh satu soft, boleh buat 2 soft, boleh buat 3 soft, boleh buat 4 soft. Dah kira berapa soft sekali pun. Cuma hak yang malang tu kita kata ada 2 soft. Kalau lebih daripada 2 soft pun hukum dia sama. Ataupun cara dia sama. Jadi kalau kita tengok tu imam macam biasa. Tu imam macam biasa, sembahyang macam biasa. Cuma makmum dia, ketika tu imam sujud, duduk antara 2 sujud dan sujud yang kedua, hak yang sujud bersama dengan imam hanyalah satu soft saja. Okey, hak yang bersama dengan imam sujud hanya satu soft. Hak yang satu soft lagi tunggu dalam i'tidal. Mengawal, menjaga musuh ketika dia dalam keadaan i'tidal. Walaupun i'tidal rukun pendek tapi dimaafkan bagi dia. Walaupun dia tunggu lagi. Apabila tu imam bangkit kepada qiyam rakaat yang kedua dan makmum hak yang sujud bersama dengan imam bangkit kepada rakaat yang kedua, barulah makmum hak yang menjadi yang mengawal tadi saat itu turun sujud, duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua, lepas tu bangun kepada rakaat yang kedua. Dan ketika imam berada pada rakaat yang kedua, disunatkan kepada imam memanjang sedikit bacaan surah dia. Agar makmum hak yang sujud kemudian, makmum hak yang sujud kemudian saat itu, bangkit bangun, sempat menghabiskan Fatihah bersama dengan imam. Setelah daripada itu imam rokok, maka kedua soft makmum tersebut rokok bersama dengan imam. Imam i'tidal, kedua soft makmum tersebut i'tidal bersama dengan imam. Apabila imam turun kepada sujud, maka soft yang mengawal tadi turun sujud bersama dengan imam. Itu begitu, kena buat imbang. Jadi hak tadi mu ikut dah sujud bersama dengan imam, hak yang kedua hak ni pula ikut sujud bersama dengan imam. Jadi bermakna setiap soft dia dapat sujud bersama dengan imam pada satu rakaat. Okey, nampak? Baik, ni kalau sekiranya 2 soft. 4 soft sama juga. 4 soft, 2 soft, 2 soft. 100 soft, 50 soft, 50 soft. Sebagai contoh lah. Dan boleh juga satu soft yang panjang buat satu soft. Yang mana satu soft saat itu satu kumpulan daripada satu soft yang rokok bersama dengan imam, manakala kemana kumpulan yang kedua berjaga-jaga. Okey. Faham tak? Buat satu soft, hanya kumpulan saja yang rokok, kumpulan yang kedua berjaga. Lepas tu nanti masuk pada rakaat yang berikutnya, silap, bukan satu kumpulan. Ketika tu imam rokok, maka kedua kumpulan rokok. Ketika imam i'tidal, kedua kumpulan i'tidal. Ketika tu imam turun kepada sujud, maka kumpulan hak yang berada pada satu soft yang kita bagi kepada 2 saat itu, hak yang sujud hanya satu kumpulan saja. Boleh juga. Sebab itulah dikatakan walau harasa fihima firqata saffin jaz, sekiranya mengawal pada keduanya 2 rakaat. Firqata saffin, 2 kumpulan daripada satu soft. Okey, satu soft bagi 2 kumpulan. Jaza harus. Bukan mesti kena buat 2 kumpulan. Bukan mesti kena buat 2 soft. Okey, boleh. Jelas dah. Wa kadza firqatun fil aslah. Dan seperti ini juga satu firqah. Nah, satu firqah hak yang mengawal. Satu firqah saat ni sekiranya mengawal pada keduanya oleh 2 firqah daripada satu soft. Okey, boleh faham? 2 firqah daripada satu soft dia mengawal. Hukum dia adalah harus. Begitu juga satu firqah pada satu soft. Baik. Jadi satu soft dia bagi kepada 2 kumpulan. Baik. Ataupun satu soft saat itu dibagi kepada satu kumpulan. Maksudnya sama je lah. Sama je tu walau harasa fihima
firqata safin jaz wa kadha firqatun fil asah. Baik. Cuma hak yang nak mengawal saat itu, hak yang nak jaga saat itu, dia kumpulan itu dapat menentang musuh. Maksudnya kalau musuh lagi dia dapat menentang musuh sekira-kiranya bilangan dia saat itu tidaklah kurang daripada 2 kali musuh. Tidak kurang daripada 2 kali musuh. Maksudnya tidak kurang daripada 2 kali gini. Maksud kita nak tengok ni. Kalau misalnya musuh 100 orang sebagai contoh. Dia 50 orang. Tak apa lagi. Boleh. Sebab orang Islam Allah Ta'ala bagi kekuatan seorang boleh lawan 2. Seorang boleh lawan 2. Itu maksudnya. Jika mengawal pada kedua rakaat oleh 2 kumpulan bagi satu saf, maka hukum dia adalah harus. Sama juga adalah satu kumpulan pada mengikut qaul yang asah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya as-tsani, yang kedua. Ini dipanggil nauk yang kedua. Yakunu fi ghairihima fayusalli marratain kullu marratin bi firqah. Wa hadha salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi batni nakhl. Katanya dan yang kedua, nauk yang kedua, bahagian yang kedua daripada bahagian sembahyang al-khauf, yakunu fi ghairiha, yakunu al-adu adalah musuh, fi ghairiha ay fi ghairi jihatil qiblah, pada selain daripada pihak kiblat. Kiblat sana, mungkin di sana, mungkin di sana, mungkin di sana. Maka fayusalli marratain kullu marratin bi firqah. Maka sembahyanglah ia imam marratain 2 kali. Kullu marratin bi firqah, setiap sekali dengan satu kumpulan. Boleh juga. Jadi orang lain sembahyang macam biasa. Itu imam je sembahyang 2 kali. Itu imam seorang. Sebab dia sebenarnya asal pemimpin kena seorang. Jadi itu imam seorang. Itu imam seorang. Ambil yang bagi diskusi. Jadi itu imam seorang. Dia sembahyang dengan firqah yang pertama, sembahyang. Lepas tu nanti dia imam yang sama sembahyang dengan firqah yang kedua. Cuma sembahyang yang kedua bagi imam itu adalah sembahyang jatuh sembahyang sunat. Dia panggil mu'adah. Jatuh sunat lah. Dia mu'adah, sembahyang fardu hukum dia adalah sunat. Mu'adah, sembahyang fardu yang diulangkan, dia jatuh, dia hukum dia sunat. Sebab yang pertama tu yang menggugurkan fardu. Baik. Jadi fayusalli marratain kullu marratin bi firqah. Wa hadha salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi batni nakhl. Ni adalah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha hadha an-naw', bahagian yang kedua ni adalah sembahyang Rasulullah di batni nakhl, di nama tempat batni nakhl. Ada satu tempat di Najd di sana, di Arab Saudi itulah. Nama tempat dia adalah batni nakhl. Ketika Rasulullah berada di sini dalam peperangan ni, Rasul sembahyang dengan cara ni. Rasul sembahyang 2 kali. Jadi sembahyang dengan satu kumpulan. Lepas tu kumpulan yang tak sembahyang saat itu berjaga pada arah musuh. Jadi kita ada ke sana sembahyang. Musuh ada ke mana? Mungkin ada sebelah sana. Kita nampak gini, nampak sikit kan. Jadi Rasul hadap ke sana kiblat. Musuh hak selagi ada sebelah sana kan. Jadi benda yang kumpulan saat itu dia hadap kepada musuh. Mungkin musuh ada sana, hadap ke sana. Hadap ke musuh. Mungkin musuh ada sana, hadap ke sana. Imam hadap kepada kiblat. Maksudnya ada kumpulan hak yang jaga. Baik, selesai sembahyang kumpulan pertama pergi pula jaga. Kumpulan hak yang jaga tadi tu bagi sembahyang pula dengan tu imam. Baik, jadi tu imam sembahyang 2 kali, manakala makmum macam biasa. Baik. Al-thalith, yang ketiga. Au taqifu firqatun fi wajhi.
Au taqifu firqatun fi wajhi, ataupun berdiri oleh satu kumpulan fi wajhi al-adu. Ni cara yang ketiga. Okey. Ni masalah kalau sekiranya musuh bukan berada pada pihak kiblat. Jadi bagi dua kumpulan. Kalau misalnya kita kata 1,000 orang, 500 orang sekumpulan. Lepas tu, cara dia lagu mana? Sekumpulan berdiri pada berhadap dengan musuh untuk jaga. Wa yusalli, dan sembahyanglah imam bi firqatin, dengan satu kumpulan, rakaatan, satu rakaat. Imam sembahyang dengan satu kumpulan, satu rakaat. Fa idza qama lis-tsaniyah, maka apabila bangunlah imam kepada rakaat yang kedua. Imam bangun pada rakaat yang kedua. Faraqathu, mufaraqahlah ia firqah yang sembahyang bersama dengan imam akan imam. Imam masuk rakaat yang kedua, jadi imam kena baca panjang. Tu imam baca panjang. Faham? Manakala makmum hak yang belakang tu imam saat itu, hak yang sembahyang dah satu rakaat bersama dengan imam, dia kena mufaraqah dengan imam. Okey, dia mufaraqah. Maksud dia rakaat sendiri. Dan mufaraqah di sini adalah mufaraqah bi'udhri. Dia tidak menumpukan fadilat berjemaah. Dia lain daripada mufaraqah bi ghairi udhri. Kita ada mufaraqah bi udhr, kita ada mufaraqah bi ghairi udhr. Mufaraqah yang tanpa keuzuran, dia akan meluputkan fadilat berjamaah, berbeza dengan mufaraqah bi udhri. Ini mufaraqah bi udhri. Baik. Fa idza qama lisaniyah faraqatuhu, patu wa atamma, dan dia menyempurnalah ia firqah saat itu, yakni akan sembahyang tersebut. Patu wa dhahabat ila wajhi, dan pergilah ia kepada wajah ataupun kepada arah musuh. Wajhihi ay wajhil adu. Tukar. Kumpulan hak yang jaga, hak yang hadap kepada musuh saat itu, mari dia pergi. Baik. Pergi dulu, lepas tu baru mari ni. Waja'al waqifuna, dan datanglah oleh orang yang berdiri, yang berhadap musuh. Faqtadau bihi, maka mengikutlah mereka itu bihi bil imam. Jadi imam kena duduk lama, diri lama rakaat yang kedua. Berdiri lama. Lepas tu kumpulan yang kedua mari takbiratul ihram bersama dengan imam. Wa shalla bihi musaniyah, maka sembahyanglah ia imam dengan mereka itu as-saliyah akan rakaat yang kedua. Ini kalau sekiranya sembahyang tu qasar. Kalau sembahyang tu tamam, maka buat dua. Kita boleh faham, dua rakaat. Maksudnya nanti masuk kepada rakaat yang ketiga, barulah kumpulan yang di belakang imam, yang sembahyang awal saat itu, niat mufaraqah. Okey, jelaskan. Sebab sembahyang apa? Dua. Baik. Sembahyang 4 rakaat itulah buat dua. Kalau sembahyang 2 rakaat, sembahyang qasar, buat satu-satu. Untuk kumpulan ni serakaat. Manakala kumpulan ni serakaat, kumpulan hak selagi serakaat pula. Fa idza jalasa lit tashahhud, maka apabila duduklah ia imam untuk tasyahud akhir. Sedangkan makmum yang sembahyang di belakang dia saat itu tak sampai lagi masa tasyahud kan? Qamu, bangun mereka itu. Okey, bangun. Fa atammu thaniyatahum, maka menyempurna mereka itu akan thaniyatahum, akan rakaat yang kedua mereka itu. Lepas tu walahiquhu, dan mengikut mereka itu akan imam. Siapa ke rokok, tidak sujud, siapa ke duduk antara duduk dan tasyahud akhir pula. Jadi imam kena baca panjang doa dalam tasyahud akhir. Sebab nak nanti makmum selesai rakaat yang kedua makmum. Jelas tak? Lepas tu wasallama bihim, dan memberi salamlah ia imam dengan mereka itu. Wa hadhihi salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dhatir riqa'. Yang ini sebenarnya adalah sembahyang Rasulullah di dhatir riqa'. Di dhatir riqa'. Di dhatir riqa' juga nama tempat. Dhatir riqa' nama tempat. Dan sebenarnya tempat tersebut dinamakan sebagai dhatir riqa'
Kerana dalam peperangan tersebut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalut kaki-kaki mereka itu kerana luka. Habis luka, habis kaki. Sampai kena balut sakit sangat. Balut habis kaki. Baik. Wal asahu, mengikut kaul yang asah, annaha, bahawasanya sembahyang zatir riqa' afdalu min batni nakhl. Lebih afdal daripada sembahyang batni nakhl. Mana lebih afdal antara yang kaifiat yang kedua, yang ketiga dengan yang kedua? Mengikut kaul yang asah, afdal kaifiat yang ketiga, yang ketiga. Ini hak yang lebih afdal daripada hak yang kedua tadi. Baik. Sebab dia lebih afdal kerana hak yang kedua tadi, Tok Imam sembahyang kali kedua hukum dia sunat. Makmum hukum dia wajib. Di sana ada khilaf. Boleh tak makmum nak sembahyang wajib di belakang Tok Imam sembahyang sunat? Boleh ke tak? Berlaku khilaf. Maka untuk keluar daripada khilaf tersebut, maka sebab itulah afdal bahagian yang ketiga ni ataupun cara hak yang ketiga. Satu. Yang keduanya, afdal yang ketiga berbanding dengan yang kedua adalah yang kedua dia lebih ringkas berbanding dengan yang ketiga lebih ringkas berbanding dengan yang kedua. Sebab hak yang kedua seperti Imam sembahyang berapa kali? 2 kali. Hak ni sekali. Baik. Katanya wa yaqra'ul imamu fi intidharihi ats-tsaniyata wa yatashahhad. Dan membaca oleh imam fi intidharihi ay fi zaman intidharihi, pada menantinya imam, ats-tsaniyata ay al-firqah ats-tsaniyah. Jadi ketika tu imam nak nanti kumpulan yang kedua tu kan, imam baca panjang. Baca panjang. Selepas daripada dia baca Fatihah, baca panjang sikit. Sebab dia nanti kan. Begitu juga wa yatashahhad. Tasyahud atau imam ketika dia nanti tasyahud, baca dulu tasyahud. Cuma ada pandangan wa fi qaulin yuakhiru litalhaqah. Pada satu pandangan yuakhir, melewatlah imam akan membaca Fatihah dan tasyahud. Baca Fatihah lewat sikit, tasyahud lewat sikit sebab nanti kumpulan yang kedua. Baik, dia kumpulan yang kedua sampai dulu, baru baca bersama dengan kumpulan yang kedua. Tapi pandangan muktamadnya adalah imam masih baca, nanti tu baca, tu baca. Tak perlu kata sampai demo tu baru kita baca, tak. Baca dulu. Jadi ni kalau sembahyang Zuhur buat 2 rakaat, kita kata satu rakaat, subuh 2 rakaat, satu rakaat kan, buat dengan kedua kumpulan. Sembahyang Zuhur buat tamam, Asar buat tamam, Isyak buat tamam, 2 rakaat. Dan sembahyang Maghrib boleh. Katanya fa in shalla maghriban fa bi firqatin rak'atain wa bi thaniyati rak'ah. Kalau dia sembahyang Maghrib, maka dia boleh buat 2 cara. Cara yang pertama adalah kumpulan yang pertama 2 rakaat, kumpulan yang kedua 1 rakaat. Ataupun cara yang kedua adalah kumpulan yang pertama 1 rakaat, kumpulan yang kedua 2 rakaat. Mana lebih comel? Lebih comel adalah kumpulan yang pertama 2 rakaat. Okey, boleh. Kumpulan yang pertama 2 rakaat, kumpulan yang kedua 1 rakaat. Faktor yang lebih comel. Sebab tu dia kata fa in shalla maghriban fa bi firqatin rak'atain wa bi thaniyati rak'ah. Dengan satu kumpulan 2 rakaat, dan dengan as-tsaniyah ay al-firqati as-tsaniyah rakaat, dan dengan kumpulan yang kedua rakaat 1 rakaat. Faham tak tu? Wahwa, dan itu afdalu min aksi, lebih afdal daripada sebaliknya. Fil adhar, mengikut kaul al-adhar. Mengikut kaul al-adhar, inilah lebih afdal daripada sebalik. Sebalik dari mana sebalik? Kumpulan pertama 1 rakaat, kumpulan kedua 2 rakaat. Baik. Kata dia, au ruba'iyatan fa bi kullin rak'atain, ataupun kalau sembahyang tu ruba'iyah, sembahyang 4 rakaat, Zuhur ke Asar ke Isyak ke,
yang buat tamam, maka fabikullin minal firqatain, dengan setiap daripada dua kumpulan saat itu imam semayang rakaatnya 2 rakaat. 2 rakaat pertama, rakaat 2 rakaat kumpulan yang kedua. Katanya falau shalla bikulli firqatin raka'atan sahhat salatul jami'i fil adhar. Maka jika sembahyanglah imam dengan setiap kumpulan 1 rakaat. Sembahyang 4 rakaat, disembahyang setiap kumpulan 1 rakaat. Jadi bermakna dibahagi kepada berapa kumpulan tu? 4 kumpulan. Dibagi kepada berapa kumpulan? 4 kumpulan. Dia bagi kepada 2 kumpulan, dibagi kepada 4. Setiap rakaat 1 kumpulan. Jawabnya adalah sahhat salatul jami'i fil adhar. Sah sembahyang sekalian fil adhar. Sah. Tak ada masalah. Baik. Cuma kalau boleh lebih comel lagi, lebih molek lagi, buat lagi tu. Buat 2 rakaat untuk 1 kumpulan. Katanya wasahu kulli firqatin mahmulun fi ulahum. Berarti molek. Dan lupa setiap kumpulan ditanggung akan dia pada rakaat yang pertama mereka. Maksud dia ni. Kita apabila makmum melakukan kesalahan dalam sembahyang. Tapi kesalahan itu tidak membatalkan sembahyang lah. Makmum melakukan kesalahan. Maka kesalahan yang dilakukan oleh makmum ditanggung oleh imam. Makmum tidak baca tasyahud awal. Kesalahan. Nanti pada penghujung sembahyang makmum, adakah sunat makmum sujud sahwi? Jawapan dia tidak. Kerana kesalahan yang dilakukan oleh makmum. Terlupa yang dilakukan oleh makmum itu ditanggung oleh imam. Jelas tak tu? Jelas. Jadi katanya, dan terlupa setiap kumpulan ditanggung. Yang ini ditanggung oleh imam fi ulahum, maksudnya pada rakaat yang pertama mereka. Rakaat yang pertama, kumpulan pertama, rakaat pertama dia, kumpulan yang kedua, rakaat yang pertama dia ditanggung oleh imam kesalahan. Sebab dia? Sebab rakaat yang pertama setiap kumpulan adalah dia menjadi makmum kepada imam. Lagi. So, kan kumpulan pertama dia sembahyang bersama dengan imam kan? Kumpulan pertama dia sembahyang bersama dengan imam. Jelas? Nampak? Kumpulan yang pertama ni, yang pertama dia sembahyang bersama dengan imam. Imam masuk pada rakaat yang kedua. Imam masuk pada rakaat yang kedua. Dia pun selesaikan sembahyang dia. Jadi rakaat yang kedua dia cegah dengan tu imam. Betul? Tak gitu? Jadi adakah ketika dia cegah dengan tu imam saat ni tu kesalahan yang dilakukan oleh dia ditanggung oleh imam? Tidak. Jelas tak? Jelas tak? Sekali lagi ya. Kan kita dua kumpulan tadi. Kumpulan pertama dia sembahyang 1 rakaat bersama dengan imam. Jadi 1 rakaat bersama dengan imam dia makmum tau. Jadi kalau dalam rakaat tersebut andai kata dia melakukan dia terlupa, maka ia ditanggung oleh imam. Masuk rakaat yang kedua dia cegah daripada imam. Jadi rakaat yang kedua setelah daripada dia bercerai oleh imam, lupa yang dilakukan pada rakaat tersebut tidak ditanggung oleh imam sebab dia telah berpisah daripada imam. Okey, boleh faham? Maka dia pun pergi jaga. Lepas tu orang pula mari sembahyang belakang tu imam. Kumpulan yang kedua yang sembahyang belakang tu imam, dia sempat rakaat yang kedua adalah rakaat yang pertama bagi dia. Betul tak? Rakaat yang kedua bagi imam tapi rakaat yang pertama bagi dia. Maka rakaat yang pertama bagi dia, dia sembahyang berjemaah bersama dengan imam. Lupa dia dalam rakaat yang pertama juga ditanggung oleh imam. Sebab tu dia katakan lupa setiap kumpulan ditanggungkan pada rakaat yang pertama. Rakaat kedua, nanti dulu. Sebab dia ditanggung pada rakaat pertama, sama ada kumpulan pertama ke kumpulan kedua, kerana kedua-dua kumpulan tersebut untuk rakaat pertama mereka, semuanya mereka menjadi makmum. Cuma masalah rakaat yang kedua boleh
Wa kadza tsaniyati bil asah. Seperti ini juga ditanggung oleh imam, lupa mereka. Tsaniyah. Rakaat yang kedua bagi kumpulan yang kedua. Harap rakaat yang kedua bagi kumpulan yang kedua. Sebab kumpulan yang kedua, dia akan memberi salam dengan imam. Jadi, rakaat yang kedua, yang dibuat masih lagi dikirakan dia sembahyang berjemaah. Okey, jelas. Melainkan kalau di niat mufaraqah. Nampak tak Zul? Baik. La thaniyatul ula. Tidaklah rakaat yang kedua bagi kumpulan yang pertama. Rakaat yang kedua bagi kumpulan yang pertama, dia tidak ikut imam dah. Terlupa dalam rakaat yang kedua bagi kumpulan yang pertama tidak ditanggung oleh imam. Sebab dia telah mufaraqah dengan imam. Baik. Jelas? Jelas tak? Okey, habis. Katanya wasahu fil ula yalhaqul jami'. Lupanya imam pada al-ula, pada rakaat yang pertama. Yalhaqul jami', mengenai kesemua. Okey, boleh faham? Okey, kita gini. Tengok balik. Jadi, itu imam tak ingat baca tasyahud. Tertinggal baca tasyahud awal. Ni kita buat contoh lain. Kita siapa? Setelah daripada tu imam bangun kepada qiyam. Okey, imam tinggal tasyahud. Masa tinggal tasyahud saat itu, imam tinggal tasyahud, kita tak jadi makmum lagi. Imam bangun, baru kita sampai. Kita pun akan Allahu Akbar. Nah, berarti balik. Nanti apabila tu imam sujud sahwi, okey, wajib kita kena sujud sahwi sebab kita ikut imam. Jelas? Nanti kita pun tambah rakaat kita. Lepas daripada tu imam bagi salam, penghujung sembahyang kita, sunat pula kita sujud sahwi. Bukan kerana kesalahan kita, tapi kesalahan imam. Kerana terlupa imam mengenai makmum tersebut. Okey, boleh faham? Terlupa imam mengenai makmum tersebut. Sebab tu dah kata, wasahwu fil ula yalhaqul jami'. Terlupanya imam pada rakaat yang pertama. Fil ula, maksudnya pada rakaat yang pertama, mengenai akan sekalian. Walaupun kumpulan yang kedua dia datang pada rakaat yang kedua. Nah, jelas. Tapi kalau wafid thaniyati, wafid raka'ati thaniyah, terlupa imam pada rakaat yang kedua, la yalhaqul awwalin, tidak mengenai akan orang-orang yang mulia. Sebab orang mulia saat itu dia telah berpisah daripada imam pada rakaat yang kedua. Jadi hanya kumpulan yang kedua saja yang kena lupa imam tersebut. Jelas? Jelas kan? Baik. Katanya wa yusannu hamdus silahi fi hadhihi al-anwa'. Disunatkan membawa pedang, membawa senjata, pegang senjata, tanggung senjata. Fi hadhihi al-anwa', pada ini bahagian-bahagian. 3 bahagian yang kita cerita saat itu. Makmum yang sembahyang tu dia kena pegang senjata sunat. Sebab begitu Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran, wal yaquru aslihatahum. Hendaklah mereka itu memegang senjata-senjata mereka. Kalau senjata dulu berbezalah dengan senjata sekarang, pegang senjata. Pasal dalam sembahyang. Wa fi qaulin, dan pada satu pandangan, wajib hamdus silah. Dalam peperangan kan nama sembahyang al-khauf. Apa kita nak tak jauh senjata? Pegang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi' an yaltahimal qital. Yang keempat, ni yang keempat, an yaltahimal qital, bahawa iltiham oleh peperangan. Iltiham begini. Musuh dengan orang beriman, orang Islam saat ni tu duduk begitu. Orang saat ni duduk jauh lagi. Itu iltiham. Laham, daging. Bersedaging. Setengah kita lama kita begitu kan. Bersedaging, gini dong. Orang perang. Gudang. Sembahyang tetap wajib kena sembahyang. Sembahyang tetap wajib kena sembahyang. Baik. Dia nak sembahyang mana?
Aw yashtaddal khauf, ataupun bersangatan takut. Maksudnya bersangatan takut ni dok gini lagi. Tapi bila-bila masa je. Bila-bila masa musuh akan menyerang. Ni bersedia belaka dah. Katanya ketika ni fayusalli kaifa amkana. Maka sembahyanglah ia bagaimana hak yang boleh. Rakiban ke wa masyian ke. Menaiki kenderaan, berjalan kaki boleh belaka. Sembahyang. Allah Subhanahu wa taala kabur gitu dalam Quran, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau sekiranya mu takut, maka sembahyanglah dalam keadaan berjalan kaki ataupun naik kenderaan. Sembahyanglah luar lagu mana pun. Gerak banyak. Pusing lagi daripada kiblat, dimaafkan. Wa yu'dharu fi tarkil kiblah. Jadi maafkan pada meninggalkan kiblat. Hak ni hak jadi maafkan tinggal kiblat Hak jadi maafkan tinggal kiblat hak ni. Hak lain tidak boleh kena hadap kiblat. Hak ni sembahyang dalam peperangan hak jadi maafkan tidak menghadap kiblat dalam masalah. Wa kadza al-a'malul katsiratu li hajatin fil asah. Seperti ini juga perbuatan-perbuatan yang banyak. Gerak situ, pedang situ, kaki situ, berlari situ, lari situ, dogi depan. Dimaafkan. Tak batas sembahyang. Sebab ada hajat, ada keperluan. Fil asah. Tapi la siyah. Tidak dimaafkan tapi tidak dimaafkan. Mereka melainkan kalau sekiranya diperlukan. Sebagai contoh, kawan kita duduk belakang ni. Tengok musuh nak mari kat belakang, nak serang dia. Kita tengok sembahyang kan? Kita tekan boleh. Duduk musuh belakang tau. Okey, itu dah. Tu. Baik. Katanya wa yulqis silaha idza dami. Dan mencampuklah ia akan senjata apabila dami. Apabila mengenai darahlah ia. Kalau senjata mengenai darah. Kalau senjata mengenai darah, kena darah. Maka taklah dia campur. Tapi darah yang banyaklah yang tidak dimaafkan. Dia nak perang dia tak ada senjata. Nak perang dia tak ada senjata. Tak ketika dalam peperangan, taklah. Maksudnya ketika perlu menggunakan senjata, tak. Tapi ketika senjata ada darah, tidak perlu untuk taki orang tak ada depan lagi, maka buang tak tepi. Maksudnya jangan membawa senjata yang ada najis yang tidak dimaafkan dalam sembahyang kalau sekiranya tidak perlu kepada perkara tersebut. Baik. Fa in ajaza, maka jika tidak mampu, lemah untuk mencampur senjata sebab musuh tak tengah perang nak jatuh. Mana sabar nak jatuh musuh dengan senjata. Ketika itu amsaka. Dia boleh pegang senjata tersebut. Wala qada'a fil adha. Tidak perlu qada. Walaupun ada najis yang tidak dimaafkan. Dimaafkan untuk dia. Jelas kan? Jadi senjata ni sekarang ni boleh pegang tak senjata ni? Boleh pegang, sunat pegang. Sunat pegang. Dan kalau senjata ada darah dah, kena tak tepi. Tak tepi lah kau orang serang nak ambil. Pegang kan? Mudah tak? Pegang. Gitu. Dan kalau kita pegang masa kita sembahyang saat itu, batal tak sembahyang? Tak batal. Sebab ada keuzuran. Itu maksud dia. Wa in ajaza an ruku'in aw sujudin aw ma. Jika lemahlah ia daripada rakaat atau sujud. Kalau nak rakaat dan sujud, kalau rakaat kena kat orang sujud kena kat orang Okey, aw ma isyarat. Cuma wasujudu akhfad. Sujud mesti kena lebih rendah. Baik. Katanya walahu dhan naw'u fi kulli qitalin wa hazimatin mubahain wa harabin min hariq wa saylin wa sab'in wa gharimin inda al-i'sar wa khawfi habsih wal asahu man'uhu li muhrimin khafa fawt al-hajj. Dan walahu, dan harus bagi seseorang dhan naw' ini hadha naw'
bahagian ini. Semayang yang macam kita cerita dak kira naik kenderaan ke berjalan kaki ke ni, boleh dia nak semayang nau ini. Maksudnya walahu dzan nau' ay wa yajuzu lahu hadzal nau'. Itu maksudnya harus bagi seorang ini nau' bahagian ini yang keempat ni tadi ketika iltihamul harb harus fi kulli qitalin pada setiap peperangan. Tengah perang. Wahazimatin dan kekalahan. Undur. Tengah undur pun boleh. Tapi mubahain yang diharuskan kedua. Manakala peperangan yang diharamkan tidak boleh. Peperangan yang diharamkan tidak boleh. Dia tidak boleh mengambil rukhsah dalam melakukan maksiat. Perang sama-sama Islam. Yang tidak sepatutnya perang. Kalau Islam tu burah tu lain. Dia undur. Tidak sepatutnya undur. Sebab bilangan orang Islam lebih ramai daripada orang kafir. Mana boleh undur gitu. Faham? Baik. Jadi, setiap ataupun bahagian hak yang keempat ni harus bagi seorang melakukannya pada kesemua peperangan dan kekalahan hak yang diharuskan. Waharabin min hariq, dan lari daripada kebakaran. Tengok semayang bakar, bau lagi dulu. Batal tak semayang, tak batal. Mesti ketang lagi. Lepas tu sambung lagi. Tak perlu batal semayang. Bukan tak kena semayang bulan. Tak. Wasailin, dan banjir. Wasabu'in, binatang buas. Wagharin, tuan hutang. Indal i'sar, ketika tak ada pitih nak bayar. Tuan hutang lagi dulu. Tengok semayang. Sebab tuan lagi kata nak sikit. Tuan hutang nak katok. Dia ada biti nak bayar, ada biti tak boleh. Indal isar wa khawfi hamsi, dan takut ditahan ni. Kalau takut ditahan tak ada masalah. Takut ditahan, dipegang. Terbekah lagi. Baik. Wal asahu man'uhu li muhrimin khafa fawtal hajj. Yang qaul yang asah man'uhu. Ditegah akan nau' ini bagi muhrim, bagi orang yang sedang berihram khafa fawtal hajj. Yang bimbang ia akan luput haji. Tengok semayang. Kalau aku sudah semayang ni takut ada. Nak wukuf di padang Arafah. Nabi dah waktu wukuf. Kalau aku nak sudah semayang. Jadi biar tak sudah pun berlari wukuf dulu sebagai contoh kan. Lepas tu sampai sana baru sudah semayang. Tak boleh. Itu maksud wal asahu man'u li muhrimi khafa fawtal hajj. Baik. Katanya walau sallau li sawadin dhannuhu aduwan fabana ghayruhu qadaw fil adhar. Jikalau sembahyang mereka itu sembahyang syiddatil khauf kerana sawad, kerana hitam. Ingat orang tu, ingat busuk mari tu. Sembayang. Dalam sembayang, jaga. Apa kalau jaga gok situ, sini, beratur boleh tengok sembayang tu. Sebab tengok macam musuh mari tu. Dhannuhu, yang menyangka mereka itu dia akan sawat saat itu aduan, musuh. Fabana ghayruhu, maka nyata bukan musuh. Qadaw fil adhar, kena qada mereka itu sembahyang tersebut mengikut qaul adhar. Kena qada balik asilat. Dimaafkan ketika ada musuh. Sekarang ni disangka musuh, rupanya bukan musuh, kena sembahyang sudah. Baik. Seterusnya katanya faslun fima yajuzu lubsuhu lil muharib wa ghairihi wa ma la yajuz. Kita berhenti sini dulu untuk malam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Kita tengok soalan sekejap. Sekali lagi. Salam Ustazana. Okey, jadi Ustaz Said dia kata tanya, solat qada adakah wajib niat dalam takbiratul ihram? Dan tak apa je ke tak ikut tertib seperti solat yang tunai dulu baru qada? Macam mana pula dengan solat-solat yang sudah lama ditinggalkan? Jazakumullah khair. Dia yang comelnya kita sembahyang mengikut tertib.
Tapi menyusungkan ataupun kita tertibkan sembahyang qada dengan sembahyang tunai bukanlah wajib. Katakanlah kita ada qada subuh yang tidak wajib kita qada dengan segera. Kalau wajib qada dengan segera itu masalah lain. Okay, kita ada qada subuh sebab kita terlewat bangun tanpa disengajakan, maka wajib kita kena qada, tetapi tidak wajib segera qada. Masuk zuhur, adakah mesti kita kena sembahyang subuh dulu baru sembahyang zuhur? Jawapannya tidak. Boleh kita sembahyang subuh dulu baru sembahyang zuhur, dan boleh kita sembahyang zuhur dulu baru kita sembahyang subuh. Cuma yang comelnya adalah kita sembahyang qada dulu baru kita sembahyang tunai. Sebab apa ni? Sebab nak ra'i tertib susunan sembahyang. Wallahu a'lam. Betul. Seorang burung layang-layang boleh makan. Dah burung dia boleh makan ke tak? Burung walik tu. Thank you, Ustaz. Sarang burung layang boleh makan ke tak? Sarang burung layang boleh makan tak? Burung layang sarang dia buat dengan dia. Buat dengan ideo dia. Buat dengan ideo dia kan. Ideo dia suci tak? Ke buat dengan muntah dia? Buat dengan ideo kan? Ideo tak ada masalah, suci je ideo dia. Ideo dia tak ada masalah, suci, boleh makan je. Ideo dia lah. Lepas tu burung layang boleh makan ke tak? Wallahu a'lam, burung layang boleh makan ke tak? Tapi kalau nak makan ada pandangan kata boleh makan. Wallahu a'lam. Kamu tak mau makan? Burung layang tu lah. Sarang burung layang boleh makan. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian daurah kita pada malam ini. Dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas jawapan kepada soalan-soalan yang telah ditanya oleh penonton ataupun yang mengikuti kelas kita pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dunia akhirat. Dan untuk akhirnya saya nak minta Ustaz untuk baca doa Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi untuk malam ni sekadar ini saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada minggu hadapan pada hari Isnin insyaAllah. Jadi marilah sama-sama kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.